Perikatan Nasional akan tumbang pada bulan Julai apabila Parlimen buka semula. Ya. Saya tahu, saya faham bahawa penolakan usul-usul daripada kerajaan termasuk ordinan dan sebagainya tidak memaksa kerajaan itu tumbang selain daripada bajet. Ya. Kalau bajet tak lulus, dia jatuh. So katakan semua ordinan ataupun apa-apa usul yang dibawa oleh kerajaan dalam sidang Parlimen akan semuanya ditolak. Apakah implikasi politik terhadap Perdana Menteri? Kalau usul itu berjayalah, usul ditolak. Maksudnya ordinan itu semua dibatalkanlah, ya. Dibatalkan dan juga mungkin dia bawa usul lain seperti pindah standing order untuk buat hybrid. Semua ditolaklah. Semua ditolak. Undian itu menunjuk dengan jelas dia jelas tidak ada majoriti lah dalam Parlimen. Okey, apa implikasi dia? Perlu ke dia meletak jawatan lah sebagai Perdana Menteri. Okey, sini kita kena kaji balik pada convention Parlimen atau konvensi lah. Perjalanan Parlimen ini bukan saja bergantung kepada standing order kita, bukan saja bergantung kepada peruntukan di undang-undang macam perlembagaan semua, tapi juga kita warisi satu institusi di mana ada conventions, amalan yang dihormati, ya. Dan kita warisi ini daripada UK lah, daripada United Kingdom. Sistem ini memang kita warisi daripada sana. So memang betul macam Tan kata, bila kita lihat konvensi biasa di sistem Westminster di beberapa negara lah, India, Australia, Canada dan beberapa negara lagi, kalau rang undang-undang yang berkaitan dengan kewangan ditolak, memang kerajaan mesti letak jawatan lah. Itu betul. Itu konvensi yang diterima. Tapi konvensi itu ada sebab, dan kalau mereka kalah macam rang undang-undang biasa, itu tidak bermaksud dia terpaksa letak jawatan. Tapi bila dia hilang, dia kalah dalam undian kewangan, rang undang-undang kewangan, wajib letak jawatan, pergi jumpa Ratu England dan letak jawatan lah. Okay? Tapi itu dalam keadaan Westminster ataupun negara lain yang di mana undian tidak percaya pun selalu berlaku. Dan proses itu selalu berjalan. Maksudnya sistem di mana mereka hormati bila ada permintaan daripada pembangkang untuk undi tak percaya, itu akan terus berlaku juga. Dan di dunia secara umum, saya boleh sebut dalam 2 minggu lepas ini, kerajaan di dua negara, Israel, sistem berparlimen tumbang sebab undian tak percaya. Sweden, undian tak percaya, kerajaan dah jatuh. 2 negara lain, Romania, ini dalam baru 1-2 minggu saja, ya, 2 minggu ini yang lalu. Romania dan Czechia, dulu Czechoslovakia, sekarang Czechia. Dua-dua buat undian tak percaya atas kerajaan sekarang dan undian itu kalah. Maksudnya kerajaan itu kekal. Jadi ini biasa di negara-negara itu dan dihormati sebagai satu tindakan biasa, dan bila pembangkang memohon untuk buat undian, terus Parlimen akan bersidang atau berhenti prosiding lain dan buat undian. Di Malaysia apa jadi? Malaysia ini tak pernah dibenarkan jadi. Jadi inilah, so bagi saya bila kita tafsir apa yang konvensi yang Saudara Tan sebut, saya rasa kita tak boleh pakai konvensi itu, di mana hanya bila kita kalah undian untuk orang undang-undang kewangan saja, baru dia terpaksa letak jawatan. Bagi saya, dalam keadaan di mana bila-bila dia takkan benarkan, dia tak mau benarkan usul undi tak percaya daripada pembangkang, kalau dia kalah apa-apa usul lain, itu pun boleh bermaksud dia sudah hilang majoriti dan terpaksa letak jawatan. Bagi saya, kalau itu berlaku, Perikatan Nasional hilang undi untuk usul-usul itu seperti yang disebut oleh Tan, usul untuk pindah peraturan untuk ordinan-ordinan yang disebut tadi. Dengan itu bagi saya Pakatan Harapan boleh menghadap Agong dan gunakan itu
untuk menunjuk kepada Agong untuk menghadap Parlimen dan kita akan berhujah kepada Agong bahawa Perdana Menteri mesti letak jawatan. Dan ini pandangan saya, sebab konvensi itu bagi saya tidak pakailah dalam sistem kita. Agong berhak menggunakan kuasa di bawah perlembagaan perkara 43, panggil Perdana Menteri dan kata kamu sudah hilang majoriti dalam Parlimen dan kamu sekarang mesti meletak jawatan. Dan kalau Perdana Menteri enggan letak jawatan, Perdana Menteri Tuanku Agong ada kuasa untuk memecat beliau sebagai Perdana Menteri. Ini bagi saya jelas dari segi perlembagaan Malaysia. So bagi saya kita tak perlu tunggu undi atas rang undang-undang kewangan saja. Ya. Sebab mereka tak benarkan undi tak percaya. Mereka sepatutnya kalau kita nak buat undian usul tak percaya kepada kerajaan, dia mesti benarkan. Tapi memang kita tahulah mereka tak akan benarkan ini. Mereka memang pengecut politik daripada tahun lepas sampai sekarang. Bila kita dah memohon berapa kali, Tun Mahathir ada masuk usul, beberapa kali lagi kita masuk usul, semua tidak dibenarkan diundi. Petang tadi, saya baru baca tadi, Ketua Penerangan PPBM minta Ketua Pembangkang berjanji tidak ambil peluang sidang Parlimen ini untuk menjatuhkan kerajaan. Ini membuktikan beliau sendiri sudah hilang keyakinan, dia tak ada confident sebab baru kena minta Ketua Pembangkang berikan jaminan, sebab kalau you ada keyakinan anytime. Betul. Dan apa yang YB terangkan tadi, adakah yang disebut yang di-Pertuan Agong boleh panggil Perdana Menteri dan sebagainya, adakah ini YB merujuk kepada Presiden pertukaran Menteri Besar Perak pada 2009 ke atas Datuk Seri Nija? Adakah ini yang Presiden yang YB sebut tadi? Memang betul. Yang berlaku di Perak, Negeri Perak pada 2009 oleh Sultan Azlan Shah kepada mantan Menteri Besar Niza ialah berdasarkan pada pertukaran majoriti. 3 adun Pakatan Harapan masa itu lompat pergi sana. Okey. Bagi saya, jadi itu prinsip itu samalah. Kalau dalam keadaan yang kita bincang tadi, di Parlimen berlaku undian atas usul tentang ordinan-ordinan, Kerajaan Perikatan Nasional kalah undian itu, orang mungkin boleh hujah, itu akan mengganggu usaha kita untuk mengatasi pandemik. Semua bagi saya itu bukan isu utama. Isu utama ialah sesiapa pun yang memerintah, dia claimlah, dia tuntut kuasa untuk memerintah negara, you kena tunjuk majoriti dulu, baru you boleh perintah. Dan kita tunggulah. Selain daripada insiden 2009, juga pertukaran FNB Kedah pada tahun lepas, dia tidak melalui undian tidak percaya di Dewan Undangan Negeri Kedah. Dia melalui semakan sokongan oleh Sultan Kedah. Pastikan siapa yang ada majoriti. Sebab itu Datuk Seri Mukhlis sendiri letak jawatan. Apabila dia sendiri sedar bahawa dia sudah hilang majoriti lah. So maksud YB, prosedur ini boleh digunakan pakailah sekiranya. Boleh digunakan. Secara lazim, sebelum kes Mahkamah Persekutuan di mana isu Perak ini muncul pada 2009, sebelum itu, amalan secara lazimnya ialah undi mesti dibuat di dalam Dewan. Undian untuk majoriti itu. Tapi selepas kes Perak, undang-undang itu ada presiden lah. Presiden itu macam penduluan dari presiden yang boleh diikuti sekarang. Mereka Mahkamah Persekutuan sebut dengan jelas prinsip undi di dalam Dewan itu memang ialah prinsip utama, tetapi bukan cara tunggal saja. Ada alternatif. Ada alternatif. So Sultan di peringkat negeri atau Agong di peringkat nasional kebangsaan boleh gunakan rujukan lain, lain cara untuk menentukan majoriti. So itu jelas ke undang-undang kita sekarang.
biasanya SD lah, sebab itu kumpulan daripada YB Semblong sedang kumpul SD yang disebut oleh Padang Degas sendiri. Iya, SD boleh pakai, berarti saya rasa macam digunakan di kes Perak sendiri, eloknya kalau Sultan atau Agong panggil setiap wakil rakyat dan interview secara direct lah. Itu lebih bagus. Kalau pakai SD saya rasa macam-macam boleh Ada yang berlaku lah. sign dua belah. Betul. Ada yang sign dua belah. Di 3 belah pun ada. Ya. Saya dengar macam-macam cerita lah tentang SD atau surat akuan ni. Sign sini, sign sana, tukar esok, tukar.